Sebelum baca buku, kita baca Doa penerang hati. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Wahai Tuhanku, lapangkanlah dadaku dan mudahkanlah urusanku dan lepaskanlah simpulan lidahku agar mereka fahami perkataanku. Teacher, kenapa kena baca doa penerang hati? sebab nanti hati kita akan senang. Nak belajar pun Senang. Nak ingat pun Senang. Lepas tu, Habib dan Zara cepat panjat. Cepat pandai. Habib ni. Assalamualaikum kelas. Nama Ustazah Nurhayati binti Nawi. Ustazah akan mengajar tahun 3 Adab dan Akhlak, iaitu tajuk Adab di Masjid dan di Surau. Okey kelas. Di masjid, dia ada doa untuk kita masuk masjid, doa kita keluar masjid dan juga doa iktikaf. So, doa ni penting apabila kita datang ke masjid. Jom sama-sama kita baca, okey? Doa masuk masjid. Bismillahi wassalamu ala rasulillah. Allahumma ghafir li zunubi waftah li abwab rahmatik. Ni doa ketika kita ingin masuk ke masjid. Okey, lepas tu kita keluar daripada masjid pun diajar oleh Rasulullah cara bacaan doanya. Bunyinya Bismillahi wassalamu ala rasulillahi. Allahumma ghafir li zunubi waftah li abwab fadlik. Okey, tu doa ketika kita keluar daripada masjid. Apabila kita sampai di masjid, kita masuk masjid, ambillah pahala iktikaf. Macam mana baca doa iktikaf? Nawaitu i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Senang saja, boleh niat dalam bahasa Melayu pun. Contohnya, sahaja aku beriktikaf dalam masjid ini kerana Allah Ta'ala. Mudah kan dapat pahala? So, jangan lupa untuk amalkan baca doa ketika di masjid atau di surau. Okey, seperti kita tahu, masjid dan surau adalah tempat untuk berkumpul seluruh umat Islam. So, bila kita berada di masjid, kita jumpa ramai sangat orang yang datang untuk beribadat ke masjid. Dan juga untuk aktiviti agama pun selalunya dibuat di masjid. Okey, apabila kita berada di masjid, kita mesti menjaga adab-adab di masjid atau di surau. Kenapa? Ada manfaatnya. Kerana Allah ingin memberi kita pahala. So, bila kita menjaga adab, kita dapat pahala. Kemudian, apa lagi kebaikan dia? Dicontohi oleh masyarakat. Okey? Okey. Yang ketiga, ada 4. Ustazah bagi kat sini ada 4 sahaja. Yang ketiga, dikasihi dan dimuliakan oleh Allah. Jika kita memuliakan rumah Allah, Allah akan memuliakan kita. Okey. Yang keempat, menjadi Muslim dan Muslimah yang dihormati. So, bila kita menghormati rumah Allah, kita juga akan dihormati oleh orang lain. Okey, apa kesan dia? Akibat buruk jika kita tidak berada di masjid atau di surau. Sama je. Selalunya masjid ni lebih besar tempat dia untuk menunaikan solat. Tapi surau pun apa kurangnya kan? So, yang pertama, sentiasa di dalam kerugian. Kita duduk di masjid tapi kita tak dapat pahala. So, kita rugi. Okey? So, yang kedua, perbuatan itu dibenci oleh Allah. Contohnya, kita datang masjid, apa kita buat? Kita buat bising, kita bermain dan sebagainya. Okey. Mendapat
dosa. So bila kita berada di masjid, kita jangan buat bising atau jangan bermain atau melakukan sesuatu yang di luar daripada amal ibadat. Kemudian yang terakhir, menjadikan masjid ini hilang serinya. Sepatutnya masjid menjadi tempat untuk buat kebaikan, untuk beramal ibadat. Jadi hilang serinya kenapa? Nanti orang luar akan pandang masjid ni tempat untuk bermain, untuk buat bising, untuk buat aktiviti yang tidak berfaedah. So, inilah kesan-kesannya apabila kita tidak beradab di masjid. So, sekadar tu saja kelas Ustazah hari ini. So, jangan lupa sila buat latihan yang diberikan. Okay, terima kasih.